Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sambungnya pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab yang ke-55, babu fadli zuhdi fid dunya wal hathi ala taqalluli minha wa fadlil faqri. Bab kelebihan zuhud di dunia dan anjuran agar mengurangkan mengejar dunia dan keutamaan sifat kefakiran. Alhamdulillah, dalam siri ini kita telah selesai membincangkan tentang 7 ayat. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bawa kepada kita dalam muqaddimah perbincangan ini 7 ayat tentang zuhud. Kemudian Nawawi kata apa? Wal ahadi aw ammal ahaditsu fa aktsaru min an tuhsar fa nunabbihu bi tarafin minha ala ma siwa. Lepas dia bawa kepada kita 7 ayat, Imam Nawawi kata apa? Dia kata, tengok di muka surat 35 bawah tu, ayat-ayat mengenai bab ini banyak dan telah masyhur. Adapun hadis-hadis tentang bab ini lebih banyak lagi untuk diringkaskan. Oleh sebab itu hanya sebahagian saja kami akan sebutkan di sini. Imam Nawawi kata sebahagiannya, walaupun sebahagian tanda pelajar dalam bab ini ada 34 hadis. Sebelum kita pergi kepada hadis, lebih dahulu pelajar-pelajar tanda definisi apakah makna zuhud. Makna zuhdi. Kita kata zuhud ni apa benda? Kadang-kadang orang salah guna perkataan zuhud, kan? Zuhud iaitulah menghilangkan perasaan cintakan dunia di dalam hati kita. Mungkin di tangan kita banyak fulus, banyak duit, tapi hati kita tidak tergantung, tidak terikat dengan dia. Kalau dia mari kita ambil, dia lari kita tak kejar sangat. Itu dia panggil zuhud. Zuhud maknanya tidak ada perasaan cinta kepada dunia dalam hati kita. Oi, dia kata ustaz ni tak zuhud ni, kaya. Lah, dia kaya tapi dia zuhud. Ada? Bukan mana zuhud tu serebeh, tak erti pakai tak ada baju cari. Tu dia panggil darwish, nama lagu tu. Darwish. Tahu mana darwish apa mana? Gapo dia mana darwish? Serebeh mana darwish ni? Tu mana darwish. Orang sekarang ni darwish jadi nama anak, kan? Pasal itulah kita nak letak nama, bukan nak tengok juga mana gapo anak kita tu nya panggil darwish dia mah. Arab ni kan dia panggil darwish, orang serebeh tu dipanggil darwish. Baik, kita mula dengan hadis 457, iaitulah hadis yang pertama dalam bab ini, tanda pelajar. Hadis pertama dalam bab zuhud. An Amr ibn Auf al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Aba Ubaidah ibn al-Jarrah, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu ila al-Bahrain ya'ti bi jizyatiha faqadima bimalin min al-Bahrain fasami'atil ansaru biqudumi Abi Ubaidah fawafau salatal fajri ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa fata'arradu lah fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahum thumma qala azunnukum sami'tum anna Aba Ubaidah qadima bi syai'in min al-Bahrain faqalu ajal ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Faqala sallallahu alaihi wasallam abshiru wa ammilu ma yasurrukum fa wallahi mal faqr akhsha alaikum. Tengok tanda molek. Ini ayat nak duduk sini. Tulis itu fa wallahi mal faqra akhsha alaikum walakinni akhsha an tubsata ad-dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Muttafaqun alaih. Daripada Amr bin Auf Al-Ansari, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Ubaidah, nama dia Amir Ibnu Al-Jarrah. Abu Ubaidah tu gelar dia. Siapa dia Abu Ubaidah ni? Tanda pelajar, Abu Ubaidah ni dikenali dengan nama Amin Hazihil Ummah. Orang yang sangat amanah di kalangan umat ini. Maknanya gelar dia orang amin. Nabi kata Amin Hazihil Ummah, Abu Ubaidah. Hebat. Maka Nabi hantar dia pergi menjadi wakil gubernur di Bahrain untuk mengambil jizyah. Tanda pelajar, jizyah ini iaitulah cukai yang diambil ke atas orang-orang yang bukan Islam duduk dalam negara Islam. Dia tak mau masuk Islam, maka kita kena ambil jizyah. Jizyah ni cukai ke atas setiap kepala dia tu. Itu dia panggil jizyah. Tak tahulah kita nak terjemah apa jizyah, ufti ke apa benda. Cukai. Selepas kembali dari Bahrain, Abu Ubaidah membawa harta yang cukup banyak. Kaya. Ketika kaum Ansar, orang Madinah, mendengar kedatangan Abu Ubaidah, lalu mereka keluar salat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramai keluar. Pakat mari belakang. Hak surah-surah kecil tinggal mari salat subuh di mana? Di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai solat subuh, baginda beranjak pergi. Lepas maya subuh, Nabi kita pergi. Insarafa. Namun mereka menghalang baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi nak keluar, sahabat-sahabat ni mari tunggu dekat pintu. Ya Rasulullah, cerita dulu sikit. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian tersenyum saat melihat mereka. Nabi tengok ramainya, Nabi senyum. Setelah itu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku kira kamu semua telah mendengar, mendapat maklumat tular bahawa Abu Ubaidah datang membawa sesuatu. Mu dengar ke cerita Abu Ubaidah balik semalam ni? Mereka menjawab, ajal. Ajal tu mana? Benar ya Rasulullah, kami dengar cerita lah ramai gini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, abshiru wa ammilu. Bergembiralah dan berharaplah terhadap sesuatu yang dapat memudahkan kamu semua. Mana Nabi kata jangan bimbanglah, hak mu dengar tu akan dapat pada kamu insya-Allah. Tapi ingat, sebelum Nabi kita bagi, terlebih dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertazkirah, bagi peringatan tentang hakikat dunia. Nabi kata apa? Tengok sabda Nabi ni. Nabi kata fa wallahi mal faqra akhsha alaikum. Nabi kata wallahi, demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku takutkan pada kamu semua. Kalau miskin kamu sabar. Walakinni akhsha an tubsata dunya alaikum. Tetapi aku bimbang, takut dunia ini dibentangkan untuk kamu semua seperti halnya dibentangkan pada orang sebelum kamu semua, lalu kamu semua berlomba-lomba meraihnya, mengejarnya sebagaimana orang dulu berlomba-lomba, lalu dunia itu membinasakan kamu seperti halnya mereka binasa. Nabi kata harta banyak sampai ni, tapi ingat
Yang aku bimbang bukan fakir, aku bimbang takut dunia terbuka depan mata, kamu terlupa nanti ke akhirat. Allahu Akbar. Hadis ini muttafaqun alaih. Tanda pelajar, maknanya hadis ini jelas duduk dalam bab zuhud. Nabi kata, ingat baik, dunia ni mari, tapi kamu ambil dengan tangan kamu, jangan dicampak ke dalam hati. Kalau dunia sudah masuk dalam hati, nanti kamu tak boleh tahan. Kamu nak banyak lagi, nak tamak lagi, akhir sekali dia akan rempuh halalnya, haramnya. Itu bahaya. Maka hati-hatilah kamu semua, jangan sampai kamu binasa dengan sebab harta ini, orang lain itulah binasa. Memang begitu para jemaah sekalian. Kita ni kadang-kadang dengan keluarga, dengan anak beranak, dengan jiran tetangga kelahi. Sebab apa? Sebab ni, sebab dunia ni belakang ni. Salah sikit 2 meter, 2 kaki ya. Pagar kita masuk dalam tanah dia. Oh, mahkamah tinggi. Perang. Ini semua Nabi kata bimbang. Aku bimbang kepada kamu, takut harta ni banyak mari nanti kamu lupa ke akhirat. Allahu Akbar. Orang-orang dulu telah binasa dengan sebab dunia. Hadis muttafaqun alaih. Kita tak panjanglah huraian sebab hadis sangat jelas. Kalau nak ceramah boleh je, satu hadis ni cukup lah. Sampai ke Isya dah, insya-Allah boleh. Hadis yang kedua, nombor 458. Tulis ini nombor 2 dalam apa ni, dalam tajuk ini. 458, wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-mimbar wa jalasna hawlahu faqala, inna mimma akhafu 'alaikum min ba'di ma yuftahu 'alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Muttafaqun alaih. Maksud dia daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar. Nabi duduk atas mimbar dan kami duduk di sekitarnya. Sahabat-sahabat duduk bawah mimbar nak dengar Nabi ceramah. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara yang aku khawatir, yang aku bimbang, yang aku takut terhadap kamu sepeninggalanku. Lepas aku tak ada ni, aku bimbang apa dia? Adalah terbukanya kemewahan dan keindahan dunia. Hadis ini muttafaqun alaih. Maka apa yang dibimbang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terjadi. Kan bila zaman Sayyidina Umar, futuhat, pembukaan negara-negara Islam telah luas, sehingga banyak harta-harta datang. Sayyidina Umar terpaksa berhenti membahagikan harta-harta Sawad, Iraq kepada tentera sebab terlalu banyak. Manakala harta wika tentera saja, harta ni kena 2 kali setahun pergi berperang menang, tentera tak mau lagi perang, sikit lagi banyak dah harta. Bimbang. Maka apabila mari di zaman Bani selepas pada Khulafa Ar-Rasyidin, Bani Al-Abbas atau Bani Al-Amawi, kan satu cerita yang dikatakan khalifah kata, ya as-sama, hujan, pergilah mu nak tahu di bumi mana hasil kamu sampai ke sini. Maknanya luah negara Islam. Mana hujan turun sana, kharaj, hasil bumi, zakat sampai ke negara Islam. Luas. Apa yang dibimbang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, Nabi kata, aku bimbang lepas aku tak ada ni, dunia akan terbuka luas di hadapan kamu. Ini maka kita kena ingatlah, tidak salah ambil dunia, tapi salahnya bila salah guna dunia. Tanda hadis yang ketiga 459, wa anhu ay an Abi Sa'id Al-Khudri, dia berkata, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, inna dunya hulwatun khadiratun wa inna Allah ta'ala mustakhlifukum fiha fayanzur kaifa ta'malun
fattaqud dunya wattaqun nisa, rawahu Muslim. Maksudnya daripada Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dunia ini indah dan mempesonakan. Dia panggil hulwatun, mana manis. Khadiratun, hijau, comel lah, manis hijau pula. Titik air liur. Suka kita tu. Indah dunia ni. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyerahkannya kepada kamu semua. Comel dunia ni Tuhan bagi kepada kita. Untuk apa? Mustakhlifukum fiha, supaya kamu uruskan dia dengan baik. Istikhlaf maknanya jadi khalifah, jadi pegawai, pengurus pada dunia. Kemudian Allah SWT akan melihat bagaimana kamu semua lakukan di atas dunia ini. Tuhan nak tengok mau ambil dunia, letak dalam hati ke letak dalam poket? Kalau ambil dunia letak dalam poket, insya-Allah selamat. Ambil dunia letak dalam hati, nahas kita. Maka berhati-hatilah dalam urusan dunia, dan berhati-hatilah juga terhadap wanita. Ni bahaya ni. Kan, fattaqud dunya wattaqun nisa, hadis riwayat Imam Muslim. Apa sebab dua benda disebut? Dunia dengan perempuan. Sebab godaan wanita, Allah Ta'ala gambarkan dalam kisah Nabi Yusuf, inna kaidakunna azim. Sungguhnya tipu daya wanita itu besar. Maka tipu daya wanita itu besar, artinya bahaya sekali kalau kita tidak jaga dengan kedudukan mereka. Jangan mahu orang perempuan yang baik-baik, tapi hari ini orang perempuan menjadi bahan tontonan dan perdagangan. Nak jual apa dia? Jual handphone contohnya. Saya ambil gambar orang perempuan ada pergi telefon. Perempuan pula besar, kalau setengah iklan tepi jalan tu, satu bangunan besar rumah. Perempuan gergasi pun tak boleh lawan dengan gambar dia tu. Sengih duduk situ. Ni sehari dua ni pula, masya-Allah, tanda baik ni. Ana bila kita tengok di Facebook, dalam Facebook kita ni, kita cari benda-benda maklumat yang baik-baik, tiba-tiba dia panggil hot sponsor. Sponsor tu tak tahu mari mana iklan tu, dia bayar, maka keluar di Facebook kita walaupun tidak friend, tidak kawan. Ana duk perhati, lalu tengok banyak iklan-iklan yang berunsur 18 lucah. Hak jo iklan ni wanita. Duduk main abang kalau macam-macam ceritalah. Nak sebut pun malu ke budak-budak. Ada hak 5 minit pun ada, macam-macam cerita ada. Semua tu fitnah belaka tu. Tak malu dia. Nabi sebut al-haya'u minal iman. Malu itu tanda orang tu ada iman. Ni tidak ni, jual barang-barang, nak jual ubat makjun dia ni, dia bercakap macam duk lain dah. Ini memperdagangkan wanita. Sepatutnya Kementerian Komunikasi boleh ambil tindakan kepada orang-orang yang mempermain-mainkan wanita seperti ini. Jangan. Hak tepi jalan tu satu, ni hak dalam iklan-iklan ni pula ni. Iklan-iklan berbayar ni hak bahayanya, masuk dalam Facebook kita tanpa izin, orang dipanggil tanpa izin masuk. Maka kita kata, ya para peniaga, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah Azza wa Jalla, berpada-padalah. Nak jual ubat, cakap ya ubat saya ni sihat, insya-Allah boleh betul orang balik. Cakap ni tidak dengan perempuan, dengan gaya. Bahaya betul-betul dia punya iklan, cukup tidak sopan, cukup tidak bermaruah, dan hilang sifat malu sebagai seorang wanita muslimah. Jadi nasihat kita tak salah, kerana mata dia ni bukan sekat oleh hati dia ni, dunia ni. Dalam kepala otak habis orang darah ni masuk ni. Sanggup menjual maruah diri semata-mata kerana nak berniaga. Maka Nabi kata, fattaqud dunya wattaqun nisa. Nah, kamu takut pada dunia dan takut pada godaan yang diguna oleh syaitan melalui wanita. Wal iyazubillah. Kita pergi kepada hadis yang keempat.
Tanda hadis kita ni ada 38, 34. Tak habis siapa pukul 10, pukul 12 habis malam ni. Tanda hadis yang keempat nombor 460. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah. Nabi dia baca doa, dia baca nasyid ni. Nasyid ketika dia duk buat kerja, duk gali parit apa, Nabi baca nasyid. Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah. Ada riwayat kata faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, sebenarnya tidak ada kehidupan yang sebenar yang abadi kecuali kehidupan di akhirat. Dunia ni sementara, tempat kita transit, ambil tempat, ambil bekalan, nak pergi ke akhirat. Ini bagus. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila dia buat kerja, dia sahabat-sahabat bernasyid, qasidah. Boleh. Kita pun kalau tengah kita ada buat kerja, kita qasidah. Nah, tapi jangan duk qasidah setiap malam. Ada setengah orang ni qasidah 24 jam. Bawa genda pula dalam masjid, itu di luar daripada cara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah. Tidak ada kehidupan yang sebenar kecuali kehidupan kita di akhirat. Atas dunia ni senang apa susah? Tu deh. Kaedah hidup atas dunia, senang apa susah, susah apa susah. Kau susah senang? La. Macam mana senang apa susah? Orang yang senang hidup, kaya dia, kan? Dia diburu sekeliling. Diburu oleh toke-toke cari duit nak ambil hutang dia. Kalau di Malaysia ni diburu pula oleh bagian cukai. Macam-macam ada. Nak tidur malam takut orang rompok barang dia. Senang pun susah. Orang susah lagi susah. Susah juga. Mana atas dunia ni senang pun susah, susah pun susah. Boleh faham ke tak? Faham? Di akhirat esok tidak ada susah. Makan bukan kerana lapar di akhirat esok. Makan kerana suka-suka. Sebab itu di akhirat tidak ada tandas. Tak ada tandas di akhirat. Makan tak pergi jam kita ni makan banyak, sibuklah konggalah ke tandas lalu. Tandas pula tak basuh, busuk bang nak kata apa? Makan sedap. Allahu akbar. Baik. Kita berpindah kepada hadis yang kelima. Hadis yang kelima nombor 461. Wa anhu ay an Abi Sa'id Al-Khudri an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatba'ul mayyitu thalathatun. Allahu akbar. Yatba'ul mayyitu thalatha. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Tanda ni pelajar. Fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Muttafaqun alaih. Maksudnya wa an Anas. Wa anhu yakni an Anas. Daripada Anas radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 perkara yang akan ikut pergi bersama jenazah ke kubur. Bila orang ni mati, 3 kumpulan ni akan ikut dia pergi kubur. Siapa dia? Ahluhu, keluarga dia. Sosek menangis, pikulah jenazah ayah. Wa maluhu, harta dia. Harta tak banyak pergi. Sekarang ni harta tak pergi dah kubur. Hak pergi ke kubur pun naik kereta jenazah. Hak wakaf. Mana kereta awak besar-besar beli? Mana kereta? Kereta panjang-panjang. Enggak apa nama kereta hak comel tu. Awak boleh tidur sepakati atas kereta Alfa. Embuh banyak atas tu lah. Tak boleh takut beratu. Nyai orang tua tu beli mahal-mahal. Akhirnya dia naik kereta wakaf. Wakaf pula nak cabut dah pintu dah. Kokek nak boleh ke tapak kubur. Mana ada harta ikut. Kalau harta ikut sekali, berasa sedap ke kita. Harta pun tak pergi.
Ada harta dia lagi sekali. Apa dia? Tikar dan bantal. Ada tak? Atas keranda orang buh tikar, bantal, masuk dia kubur ke tak? Tak luar. Yang ketiga, tanda. Yang pergi sekali dengan dia ke kubur, amaluhu, iaitulah amalan dia. 3 pergi. Harta, keluarga, harta, amalan. 2 di antaranya akan balik semula. Allahu Akbar. Anak-anak lepas ke bumi mayat, kalau anak hak baik, alhamdulillah, baca doa dia kepada ayah dia. Kalau anak pasal jenis gila main selfie, kau duk main selfie, ambil gambar. Orang sibuk tanya ayah dia sibuk ambil gambar. Dah. Harta dia tikar, bantal, tilam, balik semula. Balik pula. Dan sedangkan yang tetap bersama dia, amalan dia. Allahu Akbar. Itu je yang akan duduk dengan kita dalam kubur. Siapa? Siapa dia? Amalan dia. Maka disitulah kata para alim ulama, tulis kata-kata hikmah ini sebagai motivasi. Harta kita tidak boleh pergi bersama kita dalam kubur. Harta kita tidak boleh pergi bersama dengan kita dalam kubur, tetapi harta kita boleh menunggu kita dalam kubur. Jelas ke tidak? Jelas. Kalau kita bagi harta, tak boleh. Coba orang ni kaya, dia mati, emas perhiasan dia ada secupok. Secupok 10 kilo ada. Oleh kerana dia kaya, kita tanya sekali dengan bagi kemah dia. Agak-agak lepas tak dia petai, terbakar kubur, buka orang. Ni ada. Harta kita tak boleh pergi sekali kita dalam kubur, tetapi harta kita boleh menunggu kita dalam kubur. Siapa nak suruh harta tunggu dalam kubur, masuklah duit-duit di dalam infak fisabilillah. Kita sedekah, kita rema, kita beri makan kepada orang, masuk dalam tabung masjid, masuk tabung wakaf pondok, masuk dalam tabung beli tanah, buat asrama, semua. Ini semua ni dia panggil aset kita. 2 balik. Hadis ini muttafaqun alaih, mana riwayat Bukhari Muslim. Hadis yang kelima, nombor 4, hadis yang ke-6 pula. Hadis yang ke-6 nombor 462. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar yaumal qiyamah, fayusbaghu fin nari sabghatan thumma yuqal, ya ibn adam, hal ra'aita khairan qattu, hal marra bika na'imun qattu, fayaqulu la wallahi ya rabb. Wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya min ahli jannah, fayusbaghu sabghatan fil jannah, fayuqalu lah, ya ibn adam, hal ra'aita bu'san qattu, hal marra bika shiddatul qattu, fayaqulu la wallah ma marra bi bu'sun qat wala ra'aitu shiddatan qattu, rawahu Muslim. Daripada Anas, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat nanti didatangkan seorang calon penghuni neraka yang paling senang hidupnya ketika di dunia. Orang yang paling kaya dalam dunia ni, siapa dia? Nama apa? Di Malaysia? Carilah, tak sebut nama orang tak baik. Orang yang paling senang hidup atas dunia, di akhirat esok, kemudian dia dimasukkan sebentar ke dalam neraka. Malaikat ambil sok buah neraka sikit, sekali celup, Allahu Akbar. Dan dia ditanya, hei anak Adam, apakah kamu merasa kesenangan? Dan apakah kamu pernah merasakan kenikmatan hidup? Dia menjawab, demi Allah, tidak ada wahai Tuhanku, tak pernah hidup molek. Walau hanya atas dunia dulu, dia tak jalan dengan kereta, dia jalan dengan kapal terbang. Kayanya dia tu, Allahu Akbar. Dia tak makan dengan tangan. Dia makan dengan apa?
Makan dengan sudu, tak makan dengan tangan. Kaya lah tu kan, contohnya. Jadi sekali kena celuk dalam neraka, dia kata dia tak pernah tengok kesenangan. Dia kata apa? Tidak, tak pernah jumpa kesenangan hidup ni. Allahu Akbar. Lalu didatangkan pula seorang calon penghuni syurga yang paling menderita hidupnya di dunia. Allahu Akbar. Dunia dulu susah, azab dia hidup atas dunia dengan sakitnya, dengan miskinnya, dengan negara yang tidak amannya, cukup lengkap. Kemudian dia dimasukkan sebentar ke dalam syurga. Malaikat pun ambil tok dalam syurga, celut kejap. Kemudian ditanya, wahai anak Adam, adakah kamu merasakan adanya kesedihan? Dan apakah kamu pernah merasakan penderitaan dalam hidupmu? Ada sejarah-sejarah hitam. Dia menjawab, demi Allah, aku tidak merasakan adanya penderitaan sedikit pun, juga tidak merasakan adanya kesedihan. Terlupa. Pasal apa? Nikmat dunia kalau banyak pun sikit, kalau sikit memang sikit lah. Nak banding dengan nikmat yang akhirat yang Allah akan sediakan bagi orang yang beriman. Hazal hadis rawahu Muslim. Kita pergi kepada hadis yang ke-7, nombor 463. Wa anil Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mad dunya fil akhirah izla mislu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'u, rawahu Muslim. Daripada Mustawrid bin Shaddad, tambah bin Shaddad, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbandingan antara dunia dan akhirat, dengan ni bandingan antara dunia dengan akhirat, hanyalah seperti seorang di antara kamu semua yang memasukkan jari-jarinya ke dalam lautan. Kita naik kapal, naik perahu besar, pergi dalam laut, kita pakai celuk jari, celuk buat naik. Maka perhatikan apa yang dapat dia perolehi. Apa dapat? Air masih ada secoleh. Tu. Mana nak banding nikmat hak kita boleh atas dunia ni, ujung jari. Celuk dia laut. Nikmat hak lagi, lautan yang begitu dalam. Jangan kata, maknanya sikit sangatlah. Karena itulah kata di para ulama, ad-dunya, dunia ini janganlah kita orang yang berakal ni terpedaya dengan dia. Nak banding akhirat terlalu sedikit. Allahu Akbar. Dan hadis ini juga menjadikan harus kita buat contoh misal perbandingan. Nak so mudah nampak. Bila kita banding, biasanya mudah nampak perbandingan. Mu nak tahu dunia ni banyak mana, pergi celuk air. Akak tu je dunia boleh. Allah. Hadis yang ke-8, nombor 464. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bis-suq wan nasu kana fataihi famarra bijadiyin asakka mayyitin fatanawalahu fa akhadha bi uzunihi summa qala ayyukum yuhibbu an yakuna hadha lahu bidirham qalu ma nuhibbu annahu lana bi syai' wa ma nasna'u bih summa qala atuhibbuna annahu lakum qalu wallahi law kana hayyan kana aiban innahu asakku fa kaifa huwa wa hum mayyitun faqal sallallahu alaihi wasallam fa wallahi dengar ni fa wallahi lad dunya wa naik bagi lad dunya ahwanu ala Allah min hadza alaikum, rawahu Muslim. Maksud dianya daripada Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di pasar. Yamshuna fil aswaq. Nabi dia pergi ke pasar.
Dia nak jumpa juga dengan masyarakat di pasar. Selain dia nak beli barang-barang, dia juga boleh menyampaikan dakwah. Orang tanya hukum betul salah kan. Pernah satu hari Nabi kita pergi ke pasar, dia tengok orang ni jual pelik. Barang jualan itu nampak macam lembek gitu. Bau hapak, tengok atas comel. Nabi kita hollow masuk tangan dia dalam timbun dia makan itu. Masuk lembek bawah. Nabi kata, "Mahaza ya sahibat ta'am?" Apa ni? Kenapa atas cantik, bawah lembek ni? Dia kata, "Kena hujan Rasulullah." Kita ni kalau barang tak baik, jangan tipu. Hak comel duduk atas, hak buruk bawah. Yang baik letak sebelah, yang buruk sebelah. Ini harga RM10 sekilo, yang ni RM2. Baru betul. Ni tak dia capur sekali. Maka Nabi kata, "Man ghasya falaysa minna." Siapa dia tipu, bukan daripada ajaran kami. Nabi marah. Mana Rasulullah SAW dia pergi ke pasar. Satu, dia nak beli barang. Yang kedua, dia nak juga menyiasat, tengok penjual-penjual ni betul ke tak betul kan? Sebab dia ketua negara, dia penguat kuasa, dan dia juga nak bimbing orang. Kalau benda tak betul, jual barang tak baik, Nabi kita akan taujih. Itu dia panggil kaedah. Kita kalau ustaz-ustaz kita pergi pasar, kena buatlah tugas ni. Tengok orang tak betul, tegur. Tapi masalah kita ni kalau pergi ke pasar, kadang tegur orang, jawabnya tak belinya pekor demo. Nah, tengok ni tak untuk aurat. Mek, pakai tak patut syariah ni, neraka mu ni. Sudah. Nyaleraknya kuali. Hok duk gori-gori pisau tua kita dah. Gi ni pula, oi mak cik. Allah tak untuk aurat lagi. Jawab dia tak beli. Baik tak segi. Atau kalau nak pergi juga sampai kita ini, kena pakai cermin mata hitam. Biar tak nampak gapo, nampak jalan ya. Baik. Balik ke hadis kita. Rasulullah SAW berjalan di pasar dan ditemani oleh beberapa orang sahabat. Beberapa orang sahabat ikut Nabi. Ala janibah. Sahabat dia ikut dia. Kemudian baginda melewati bangkai seekor anak kambing yang telinganya kecil. Nabi lalu, anak kambing mati. Telinga dia pula kalu kecil. Uduh. Cacat dia panggil. Dan baginda sallallahu mengangkat telinganya. Nabi kita angkat telinga kambing, angkat. Seraya bertanya, "Siapa di antara kamu semua yang suka membeli bangkai ini dengan harga 1 dirham?" Nabi kita angkat kambing bangkai ni, siapa nak beli? 1 dirham. Mereka menjawab, "Kami semua tidak ada yang mahu." Nak buat apa dengan bangkai Rasulullah? Bangkai buat apa ni? Nabi bertanya lagi, "Apakah kalian suka andaikan bangkai ini diberikan kepadamu?" Baik. Tadi aku tanya nak beli, tak ada orang nak. Kalau aku bagi, siapa nak? Beri saja. Mereka menjawab, "Demi Allah, andaikan binatang itu masih hidup, kalau anak kambing ini hidup, itu pun cacat. Telinga dia polah tak comel, orang tak minat lah Rasulullah. Apalagi dia sudah mati. Lagi tak nak." Maka Nabi SAW bagi jawapan. Nabi kata, "Fa wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum." Demi Allah, dunia ini lebih hina pada pandangan Allah Ta'ala melebihi hinanya bangkai ini menurut pandangan kamu. Nabi kita bagi. Dia buat contoh dulu. Teh market dulu. Tak ada orang nak bangkai ni. Dia kata kali hidup pun huduh, tak ada orang nak. Apalagi kalau sudah mati. Nabi kata itulah nilai dunia di sisi Allah Azza wa Jalla, seperti kamu menilai bangkai yang anak kambing yang telinga kecil yang kamu tak nak. Masya Allah, tabarakallah. Kita pula semangat pakat nak cari tidak, nak dunia-dunia. Tak tahulah ke mana. Masa Allah irham kita, dia selalu sebut, dia kata ad-dunia miksasi pagarhe. Kita pun ingat belagu tu, pergi tanya kawan-kawan India, ada makna ke ni? Nah, dia kata tak ada. Pergi tanya kawan hak lain, tak ada juga makna. Jadi rupa-rupanya Allah irham kita ni, dia kata ad-dunia miksasi pagarhe ni, maknanya dunia ni tak tahu apa benda lah, gitu ya. Kita boleh kesimpulan. Ingat ke bahasa India? Takut-takut dia bawa lagu Hindustan. Nah, pergi tanya kawan-kawan Pakistan, tak tahu.
Pergi tanya ke India tahu, tanya Bangladesh, dia kata tak ada, mafis makna hadza. Kata biarlah, kalau kita aku tahu dah. Ayuh aku ni rahimahullah taala dia bawa kata-kata ni mana dunia ni lagu tu lah. Gitu boleh tahu, boleh kita takwilnya lagu tu rahimahullah. Baik, duk cerita dunia tak habis. Mari kita pergi pula tulis kata-kata hikmah sikit, takut terlepas masa. Kata di para ulama, tulis bahtera kapal duduk di atas air tidak menjadi masalah. Tulis kapal perahu duduk di atas air tidak menjadi masalah. Tetapi kalau air masuk dalam perahu, apa jadi? Menjadi masalah. Demikianlah kita duduk atas dunia tidak ada muskilah. Kita duduk atas dunia tak masalah, sebab hari-hari kita boleh menambahkan pahala, boleh meningkatkan iman, boleh menambahkan takwa, boleh memperbanyakkan zikir, boleh memperbanyakkan sedekah, betul? Tapi yang jadi masalahnya apabila dunia duduk atas kita, itu masalah. Nyelenyek di dunia, tak tahu apa kita. Semaya pun tak pergi, baca Quran pun tidak, zikir pun tak tahu ke mana, halal haram entah apa, asyik duk mengepe jual barang je, tak tahu apa. Ini bahaya. Makna kapal duduk di atas air tidak jadi masalah, tapi kalau air masuk dalam kapal tenggelam, kita duduk atas dunia tak jadi masalah, tapi kalau dunia sudah masuk dalam hati kita, maka kita akan jadi masalah. Baik, sekarang ini kita berpindah kepada sebuah hadis lagi yang panjang. Hadis ni, hadis nombor 9 ni panjang, nombor 465. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala kuntu amshi ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi harratil Madinah fastaqbalana Uhudun faqala ya Aba Dzar qultu labbaika ya Rasulullah faqala ma yasurruni anna indi misla Uhudin hadza zahaban tamdi alayya 3 ayyam wa indi minhu dinar illa syai'un arsuduhu lidainin. Ingat baik, baris letak atas lidainin, jangan kata lidinin. Illa an aqula bihi fi ibadillahi hakaza wa hakaza an yaminihi wa an shimalihi wa min khalfihi thumma sar. Tengok terjemahan dulu, takut panjang sangat. Daripada Abu Dzar, tulis pelajar. Abu Dzar ni nama dia Jundub bin Junadah. Apa nama Abu Dzar? Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu, seorang yang sangat zuhud, sehingga lepas Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam dia tak boleh duduk di Madinah sebab dunia sudah mari. Tengok tadi, belum Nabi wafat sudah sampai barang-barang mari daripada Bahrain yang menggembirakan orang Madinah. Lepas pada Nabi, zaman Sayyidina Umar lagi banyak, zaman Sayyidina Osman lagi banyak. Akhirnya Abu Dzar ini mengembara, membawa diri pergi duduk di satu kampung, nama dia Rabazah. Tulis nama kampung, Rabazah. Kalau tuan-tuan pergi ke Madinah sekarang, Rabazah ni setakat yang anak pergi dulu tak sampai kampung, tapi kita pergi ke Jalan Besar, lebih kurang 150 km daripada bandar Madinah nak pergi ke Qasim, ada ditulis kampung Rabazah. Maknanya Abu Dzar duduk situ. Nabi Abu Dzar duduk di Rabazah sebab apa? Sebab dia tak boleh tengok orang sudah mula bermewah di Madinah. Mati dia seorang diri di Rabazah radhiyallahu anhu. Biarlah cerita dia panjang. Kalau kita cerita tentang Abu Dzar ni, sebab kita sedih dia, kematian dia, tidak ada orang yang menguruskan sebab dia menyendiri di sana. Kata Abu Dzar, aku berjalan bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati suatu perkampungan di Madinah. Dia berjalan lalu ikut kampung Madinah. Lalu kami menghadap ke arah Bukit Uhud. Bukit Uhud ni besar. Tanda pelajar. Bukit Uhud ni di Madinah, panjang bukit ni
6 kilometer. Panjang bukit berapa kilo? 6 kilometer panjang. Lebar dia ada setengah kilo, ada lebih. Kita tengok Uhud. Hok awak naik di depan bukit nak ambil gambar atas bukit Uhud tu bukan bukit Uhud tau. Itu nama dia Jabal Rumah, tempat pemanah duduk. Bukan. Nabi tengok bukit Uhud, baginda bersabda, "Wahai Abu Zar." Saya menjawab, "Labbaika ya Rasulullah." Ya Rasulullah. Baginda sallallahu bersabda, "Sesungguhnya aku tidak suka seandainya aku mempunyai emas sebesar bukit Uhud ini yang aku miliki sampai 3 hari. Besar bukit Uhud ni emas, aku miliki 3 hari dan masih terbaki di tempat aku 1 dinar. Aku tak suka. Kecuali sesuatu yang aku persiapkan untuk membayar hutang." Allahu Akbar. Dia kata nak bayar hutang boleh. Aku lebih senang jika mempunyai emas sebesar bukit Uhud ini, lalu aku bahagikan kepada sesama hamba Allah, begini, bagi kau ini, bagi kau ini. Nabi duk tunjuk. Lantas menunjukkan dengan genggam matanya ke kanan dan ke kiri dan ke belakangnya. Nabi tunjuk. Aku bagi belakang, bagi. Kecuali untuk bayar hutang aku simpan. Apa maksud? Maksudnya Nabi SAW ni zuhud dia. Dia tak sayang ke harta, mari je bagi. Waktu satu kajian yang dibuat dalam bab zakat, tanda, dia kata, adakah Rasulullah SAW keluar zakat? Rasulullah ni keluar zakat ke tidak? Ada pengkaji kata Nabi SAW tak sempat nak keluar zakat sebab, tengok tadi, kalau besar bukit Uhud emas, 3 hari je habis aku bagi. Mana nak zakat? Zakat kena haul setahun. Allahu Akbar. Kemudian summa sara faqal, innal aktsarina humul aqalluna yaumal qiyamah illa man qala bil mali hakaza wa hakaza an yaminihi wa an shimalihi wa min khalfihi wa qalilum ma hum. Allahu Akbar. Nabi kata apa pula? Kemudian tengok dalam kitab, Nabi SAW meneruskan perjalanan. Lepas dia ceramah ke Abu Zar, tengok bukit Uhud, jalan pula. Dan Nabi baginda SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang yang hartanya banyak, dengar ni, orang yang hartanya banyak di dunia, yang paling sedikit pahalanya pada hari kiamat orang yang berkata seperti ini dan seperti ini. Orang ni kaya atas dunia tapi bakhil hangit. Allah, na'udzubillah. Apa mana bakhil? Kupik hangit. Ada setengah orang ni dia jumpa kita, dia nak bagi derma. Dia kata saya bagi sikit ni, dalam bank banyak lagi. Masya Allah, tabarakallah. Sedap ayat dia. Saya bagi ni gini, bagi sumbangan. Celeng mata kau wartawan ada ke tak? Parah. Nabi kata, orang yang banyak harta paling sedikit apa dia? Pahala di akhirat. Banyak masalah. Baginda sambil memperhatikan ke kanan, kiri dan ke belakangnya. Tetapi sangat sedikit orang-orang yang demikian itu. Mana tak ramah lagu tu. Aqallun yaumal qiyamah. Summa qala li, dengar, habis dah cerita dunia ni, cerita lain pula. Summa qala li makanaka la tabrah hatta ati. Summa intalaqa fi sawadil laili hatta tawara. Fasami'tu sautan qad irtafa'a. Fatakhawwaftu an yakuna ahadun arada lin nabiy sallallahu alaihi wasallam fa aradtu an atiyahu fazakartu qawlahu la tabrah hatta atik. Falan abrah hatta atani. Faqultu laqad sami'tu sautan takhawwaftu minhu fazakartu lah. Faqala wa hal sami'tahu? Qultu na'am. Qal zaka Jibril atani. Faqal man mata min ummatika la yusyriku billahi syai'a dakhala al-jannah. Qultu wa in zana wa in saraqa? Qala wa in zana wa in saraqa. Muttafaqun alaih wa hadza lafzu al-Bukhari. Tengok terjemahan dia. Panjang hadis ni kita ambil sikit-sikit terjemahan kan. Kemudian
Nabi SAW beritahu kepada Abu Zar, dia kata, Abu Zar, makan, duduk sini, jangan pergi mana-mana, jangan bergerak, duduk sini sampai aku balik semula. Nabi kata, mu tunggu sini sampai aku mari. Baginda SAW pun meninggalkanku dalam gelap malam. Saya tak nampak lagi. Nabi gelap, tak nampak. Sudah. Tiba-tiba terdengar suara yang sangat kuat, bunyi suara bising, sehingga aku khawatir jika ada seorang yang mengganggu Nabi SAW. Siapa dia? Kaca Nabi, beraklah. Aku beriak nak pergi cari suara tu, nak pergi. Tetapi aku teringat pesanan Nabi, kamu jangan tinggalkan tempat ini sehingga aku balik. Oleh kerana itu aku tidak jadi pergi sehingga baginda Nabi SAW datang. Bila Nabi datang, aku berkata, ya Rasulullah, saya dengar suara kuat yang membuatkan saya bimbang terhadap Rasulullah. Saya bimbang Rasulullah, takut ada apa-apa masalah ke, kan? Kemudian aku ceritakan kerisauan itu kepada Nabi SAW. Kemudian baginda Nabi SAW bertanya, apakah kamu dengar suara itu? Mu dengar suara tadi? Aku menjawab, ya. Itu dia panggil, ini kelebihan kepada Abu Zar. Baginda SAW bersabda, itu adalah suara Jibril. Mu jangan takut, itu malaikat Jibril mari jumpa. Sebab tak, aku kata mu jangan ikut. Nabi tak bagi nampak. Cuma rezeki Abu Zar, dia boleh dengar suara. Dia datang kepadaku berkata, dengar ni, Jibril mari bagi satu anugerah. Dia kata apa? Siapa sahaja dari umatmu yang meninggal dunia dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan suatu pun, maka dia akan masuk syurga. Orang mati dalam keadaan beriman, insya-Allah dia masuk syurga. Abu Zar pun tanya Nabi SAW, walaupun dia melakukan zina dan mencuri, kalau dia zina, dia curi macam mana? Nabi kata, wa in zana wa in saraka, syurga. Abu Zar ulang sekali lagi, kalau dia zina curi, Nabi kata walau. Abu Zar ulang lagi, Nabi kata raghima anfi Abu Zar, malu Abu Zar ni, munak tak puas hati lagi. Yang pentingnya orang ni mati dalam keadaan beriman pada Allah Azza wa Jalla. Maka kalau dia maksiat, kalau dia buat mungkar, dia akan masuk neraka dulu, dibersih-bersihkan, kemudian dia akan masuk syurga. Itu maksud dia. Ataupun Allah Ta'ala maafkan dia terus ke syurga, tak payah masuk neraka. Tulis para pelajar, bagi kita mazhab Ahlus Sunnah, tulis mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang melakukan dosa besar tidak kafir. Orang yang melakukan dosa besar tidak kafir. Dia duduk di bawah tahta masyiatillah, duduk di bawah kehendak Allah Ta'ala. Kalau Allah nak maafkan, dia lepas. Allah kata azab dulu, lepas tu pergi ke syurga, itu hak Allah Ta'ala. Berbeza dengan puak Khawarij. Tanda ni, puak Khawarij ini bahaya sekali. Puak Khawarij dia kata apa? Orang yang lakukan dosa besar, kafir, kekal dalam neraka. Kita kata, kita tak boleh terima pandangan itu. Bagi kita Ahlus Sunnah, orang yang melakukan dosa besar masih lagi mempunyai harapan untuk pergi ke syurga, insya-Allah. Sama ada Allah Ta'ala maafkan dia, wa insya'a afa, wa insya'a azabahu, ataupun Allah Ta'ala azabkan dia, lepas tu dia lepas untuk pergi ke syurga. Itu kuasa Allah. Jadi Nabi Abu Zar beberapa kali ulang, Nabi kata raghima anfi Abu Zar, walaupun susahlah, malu hidup Abu Zar. Allah Ta'ala nak masuk syurga juga hamba dia yang mati tidak melakukan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Ini sangat penting. Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian, kita ambil hadis yang ke-10, yang terakhir dalam CD ini, insya-Allah. Hadis nombor 466. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala law kana li mislu Uhudin zahaba. Macam tadi juga. Lasarrani alla tamurra alayya thalathu layal wa indi minhu syai'un
illa syai'un arsuluhu lidainin muttafaqun alaih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya aku mempunyai emas sebesar bukit Uhud, aku pasti lebih senang, suka kalau emas itu tidak menginap di tempat aku sehingga 3 malam. Maknanya aku tak simpan lebih pada 3 malam. Dan ada masih tersisa lagi di tempatku, tak ada. Kecuali sesuatu yang aku persiapkan untuk membayar hutang. Hadis ini muttafaqun alaih. Maka kata di para ulama, dalam hadis ini ada beberapa perkara, tulis. Yang pertama Nabi guna perkataan lau. Andainya, kalau aku kaya. Perkataan lau untuk masa depan dibenarkan. Untuk tulis perkataan lau, kalau untuk masa depan yang baik boleh. Contoh ya, saya kata, kalau aku kaya, bisnes kita banyak, duit banyak, insya-Allah pelajar-pelajar mengaji di pondok ni free belaka. Tak payah bayar 150. Oh, nak kata saya. Ada orang yang kaya. Itu kalau. Ataupun pelajar dia, kalau aku jadi alim esok, insya-Allah saya nak mengajar orang seperti guru kami Abu Anas. Nak, insya-Allah kata. Itu boleh. Tetapi kalau nak buat maksiat, tak boleh. Oh, kalau aku kaya, aku nak menganjurkan majlis pesta lompat-lompat, tak boleh. Satu. Yang kedua, perkataan kalau tak boleh diguna benda yang lepas. Benda yang sudah berlalu tak boleh. Contohnya, orang ni naik motosikal, naik lalu ikut jalan raya ni, tiba-tiba kena langgar dia, pom. Dia pun duduk termenung, kalau aku tak mari tak kena langgar. Kalau aku duduk di rumah, duduk di masjid zikir-zikir, 5 minit lagi baru keluar, tak kena langgar. Kalau bagi benda yang telah berlaku, itu tak boleh. Sebab apa? Nabi SAW kata, fa inna law, kalau kita membuka pintu-pintu waswas syaitan akan mari kita jadi bengong. Kenapa pergi? Contohnya orang ini pergi tak pakai tobik ledak, sampai luar kena tangkap 300 ke berapa ratus, kira berapa pula. Yang penting kena bayar denda. Dia kata, kalau aku tak mari, kalau aku pakai topi, kalau dia akan jadi bengong, menyesal, fras, maka syaitan masuk dalam hati dia, kecewa. Jadi perkataan kalau tak boleh guna kepada benda-benda yang lepas. Tak ada guna dah. Benda yang lepas tak boleh nak undur balik. Nak yutan tak boleh. Kereta yang boleh yutan ni, masa tak boleh yutan dah. Kan? Itu yang pertama. Yang kedua, 2 hadis yang kita dengar tadi, Nabi kita sebut 2 kali untuk kepentingan membayar hutang. Hari ni orang pandai berhutang tapi tak reti membayar hutang. Ramai ke tak ramai? Ramai pelik. Masa nak berhutang, lembut gigi dari lidah. Dia bercakap, alah saya gini. Lepas boleh hutang, nombor telefon kita punya blok dia. Ni ada perangai manusia ni. Berhutang pandai, bayar hutang tak reti. Dah lah tak bayar hutang orang, pergi Mekah pula dia. Gini selfie di depan Kaabah. Tuan hutang tengok berasak. Lalu tengok pasal perangai hutang aku tak bayar, duduk selfie kat Mekah. Tengok dia pergi bagi derma ke rumah orang miskin, hutang orang tak bayar. Kita kata lah, ini karutnya orang. Yang ketiga, hadis-hadis yang kita belajar ini menunjukkan sifat zuhud. Nabi SAW tidak letak dunia itu dalam hati dia, dunianya hanya letak di tangan. Itulah yang dikatakan zuhud. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi hadis yang ke-11, nombor 6467 dalam siri yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.